Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Kali ini saya akan sambung huraian saya di dalam pelajaran yang ke-8 bahagian hadis. Tajuk hindari dosa-dosa besar. Saya Ustazah Fazila Azani binti Muhammad Basari dari SMK Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Saya harap pelajar-pelajar semua masih ingat tentang tajuk ini yang telah pun saya huraikan sebelum ini dalam bahagian pertama, iaitu 7 dosa besar. Dan saya telah pun menerangkan 3 daripada dosa-dosa besar tersebut. Dan kali ini saya akan sambung lagi huraian untuk lagi 4 dosa-dosa besar yang lain, iaitu makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan beriman dan suci berzina. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar semua dapat bersama dengan saya, setia bersama-sama sehingga ke akhir pelajaran kita nanti. Baiklah, sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan makan riba. Makan riba adalah pertambahan bayaran di dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contohnya, hutang yang menetapkan kaedah bayaran dengan peratusan tertentu. Saya bagi situasi, saya berhutang dengan pekedai sebanyak RM10, dan saya minta untuk membayarnya pada minggu hadapan. Maka pekedai itu menetapkan kadar bayaran telah pun bertambah kepada RM15. Jadi RM5 yang ditetapkan itu adalah faedah bayaran, dan itulah dia riba. So, perkara ini akan menyebabkan kesan yang buruk kepada masyarakat kerana ia menyebabkan berlakunya penindasan dan boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika kamu benar orang yang beriman. Jadi hendaklah kita menjauhi perbuatan riba kerana ianya sangat-sangat membebankan masyarakat. Seterusnya, dosa besar yang kelima adalah makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya membelanjakannya secara berlebih-lebihan untuk kegunaan peribadi pemegang amanah ataupun menyalahgunakan harta anak yatim. Kesannya boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan dan juga boleh mengakibatkan penindasan. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Seterusnya, dosa besar yang keenam adalah dari medan perang, iaitu meninggalkan medan peperangan. Contohnya, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh ataupun enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Jadi kesannya, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam dan negara kita akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Dalil ini terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-15 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Seterusnya, dosa besar yang ketujuh adalah menuduh perempuan beriman dan suci berzina, ataupun kita kenali juga sebagai qazaf. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa sebarang saksi. Contohnya macam mana? Percakapan ataupun pertuduhan yang jelas, seperti kamu telah berzina, ataupun kita memanggil seseorang wanita itu wahai penzina, padahal dia adalah wanita yang baik, yang beriman. Jadi kesan ini akan menjatuhkan maruah kepada wanita tersebut dan boleh mencetuskan perbalahan. Dalilnya terdapat di dalam surah An-Nur ayat yang ke-23 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman,
akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Jadi jelas di sini 7 dosa besar yang perlu kita hindari bersama-sama. Pengajaran daripada hadis yang dapat kita ambil adalah kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik, kerana syirik boleh merosakkan akidah. Kita juga hendaklah sentiasa menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh, kerana ia melanggar hak asasi manusia. Kita hendaklah sentiasa bersikap amanah, mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain, dan kita juga hendaklah sentiasa mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Dan kita juga akhir sekali hendaklah sentiasa menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada tajuk hadis yang telah kita pelajari hari ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Syukran jazilan, khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.